Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 dari kelas KCDCS 110-3A. Tajuk pembentangan kami ialah elemen saintifik dalam ibadah puasa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Amirah Hasnah, Nur Syahirah, Siti Nur Farah Hidayah, Nur Khairina dan Seri Nur Syazwa. Ini ialah isi kandungan yang terdapat dalam video pembentangan kami. Apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri dari lapar dan dahaga serta melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Ibadah puasa telah disyariatkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam sejak bulan Ramadan tahun kedua Hijrah seperti dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Seterusnya ialah syarat berpuasa. Syarat berpuasa terbahagi kepada dua, iaitu syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajibnya ialah beragama Islam, bermaksud bukan kafir. Hal ini kerana ibadah puasa hanya diwajibkan ke atas umat Islam. Seterusnya ialah baligh. Baligh bermaksud sudah cukup umur ataupun bukan kanak-kanak. Syarat wajib yang seterusnya ialah berakal. Orang yang mampu berfikir, orang yang waras ataupun orang yang tidak gila. Seterusnya, tidak uzur syar'i yang mengharuskannya berbuka puasa. Uzur syar'i ini ialah uzur yang dibenarkan oleh syarak dalam melakukan sesuatu ibadah ataupun kewajipan. Contohnya seperti musafir, sakit yang memudaratkan ataupun orang tua ataupun pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Dan akhir sekali ialah tidak uzur syar'i yang menghalangkannya daripada berpuasa. Contohnya haid dan nifas, pitas sepanjang hari ataupun gila walaupun seketika. Untuk syarat sahnya pula ialah beragama Islam, mumayyiz, iaitu dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan yang terakhir ialah tidak uzur syar'i yang menghalangnya daripada berpuasa, bermaksud suci daripada haid dan nifas dan sebagainya. Seterusnya ialah kajian daripada para saintis. Puasa mempunyai pelbagai hikmah dan manfaat kepada tubuh badan, minda dan keserian wajah. Ketika berpuasa, semua organ di dalam badan akan berehat daripada melakukan proses pencernaan. Puasa juga mampu menyiapkan kotoran dan toksik di dalam tubuh badan serta menggantikan sel-sel yang lama kepada sel-sel yang baharu untuk menjadikan kulit lebih sihat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini kerana manusia mempunyai kemampuan terapi secara semula jadi. Berikut adalah hasil daripada ahli cendekiawan mengenai kebaikan berpuasa. Pertama adalah Alan Codd MD. Menurut pandangan beliau, ketika berpuasa, tubuh badan akan menjadi lebih baik dari segi fizikal dan mental serta kelihatan lebih muda. Selain itu, dapat membersihkan badan dengan melambatkan proses penuaan. Beliau juga berpendapat dengan berpuasa dapat mengendalikan seks dan menajamkan deria. Kedua adalah Dr. Yuri Nikolayev. Beliau merupakan pengarah bahagian diet yang berada di Moscow. Menurut pandangan beliau, kemampuan seseorang mengekalkan awet muda secara fizikal, mental dan spiritual adalah melalui puasa. Saintis yang seterusnya ialah Dr. Soliman. Beliau merupakan pengkaji terkemuka daripada University Hospital di Amman, Jordan. Beliau telah membuat penyelidikan tentang puasa daripada aspek kesihatan dan membuat uji kaji terhadap 42 orang lelaki dan 26 orang wanita Muslim yang sedang berpuasa. Hasil daripada kajian beliau mendapati bahawa puasa ni memberikan kesan yang positif kepada metabolisme tubuh badan dan menjadi pencegah kepada serangan pelbagai jenis penyakit, terutamanya gejala lebihan gula dan lemak. Seterusnya ialah Dr. Alexis Carrel. Beliau merupakan seorang doktor antarabangsa dan pernah memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang kedoktoran. Beliau telah menyatakan bahawa dengan berpuasa ni dapat membersihkan pernafasan. Puasa juga dapat menambahkan kesegaran dan kesihatan tubuh badan seseorang. Hal ini kerana perut kita sentiasa bekerja untuk memproses makanan. Apabila kita berpuasa, perut kita akan berehat daripada melakukan proses tersebut. Seterusnya, tips kekal bertenaga dan sihat ketika berpuasa. Pertama, memakan buah-buahan yang mengandungi banyak air seperti buah rambutan, buah tengkai untuk mengekalkan hidrasi dalam badan. Kedua, minum air kosong secukupnya untuk membantu proses pencernaan dalam badan berfungsi dengan lebih baik. Ketiga, memakan makanan yang mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi
seperti nasi, roti dan oat untuk mengurangkan rasa lapar ketika berpuasa. Keempat, melewatkan waktu bersahur. Selain daripada mengamalkan sunnah, amalan ini adalah untuk memendekkan masa menahan lapar. Kelima, elakkan pengambilan makanan yang pedas dan mengandungi kandungan penyedap rasa yang tinggi untuk mengelakkan rasa dahaga. Tabiat-tabiat buruk ketika berpuasa. Pertama, mengambil minuman berkafein seperti teh hijau dan kopi. Minuman berkafein menyebabkan manusia kerap kencing, lalu menyebabkan cecair dalam badan berkurangan. Kedua, mengambil minuman berkarbonat. Minuman berkarbonat mengandungi gula yang tinggi yang boleh menyebabkan manusia cepat haus dan mengalami masalah kembung perut ketika berpuasa. Ketiga, tidur selepas makan ketika bersahur mahupun berbuka. Akibat daripada tidur selepas makan ini, kita seperti merencat proses penghadaman dan penyerapan nutrisi tubuh badan. Keempat, menghabiskan waktu pagi dan petang dengan tidur. Individu yang tidur secara berlebihan berisiko untuk mengalami penyakit seperti jantung, diabetes dan strok. Kelima, makan dengan kuantiti yang banyak ketika berbuka. Tabiat ini menyebabkan badan menjadi lemah dan berasa mengantuk untuk menunaikan solat sunat tarawih. Seterusnya ialah kelebihan puasa dari sudut perubatan. Menurut Dr. Sartash Ahmad, puasa adalah satu proses terapeutik yang sangat berkesan dalam membantu memulihkan keadaan kesihatan seseorang. Puasa dapat membantu dalam proses penurunan berat badan dan peningkatan taraf kesihatan termasuk kencing manis dan juga mengurangkan faktor risiko penyakit kardiovaskular serta membaiki profil lipid. Selain itu, puasa juga terbukti dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan emosi dan fizikal serta mampu mengurangkan faktor risiko kardiovaskular dan masalah kesihatan umum yang relevan. Selain manfaat kepada penurunan berat badan, puasa bertindak sebagai ejen anti radang dan neuroprotektif kepada pengidap multiple sclerosis serta mengurangkan masalah kekejangan pada pengidap epilepsi. Teruskan lagi dengan kelebihan puasa dalam pelajaran. Puasa memberikan lebih banyak fokus. Apabila seseorang pelajar itu menjaga puasanya, bermakna dia tidak akan membuang masa dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Dengan mengurangkan gangguan-gangguan sebegitu, pelajar akan mudah fokus dalam pelajarannya. Ini membolehkan mereka menyiapkan kerja-kerja yang diberikan oleh lecturer mereka dan mengulang kaji pelajaran. Puasa juga memberikan kelebihan kepada fizikal dan mental seseorang dan ini akan meningkatkan kemampuan pelajar untuk memahami, mencerap, mengolah dan mengingat setiap apa yang dipelajari. Poin yang kedua ialah puasa memberikan pelajar lebih banyak masa. Hal ini kerana pelajar tidak perlu bergegas untuk membeli makanan maupun beratur. Ini akan memberikan lebihan masa kepada para pelajar dan jika pelajar bijak memanfaatkan dan menguruskan masa, maka dia akan mempunyai banyak masa bagi mengulang kaji pelajarannya. Poin yang ketiga ialah bulan Ramadan memudahkan pelajar untuk bangun awal. Hal ini kerana masing-masing perlu bangun untuk sahur. Oleh itu, pelajar dapat mengulang kaji pada waktu pagi kerana masih banyak waktu yang tersiksa sebelum sahur. Bangun di awal pagi memberikan pelajar beberapa kelebihan seperti suasana yang aman dan tenang, udara yang segar dan tak ada gangguan. Oleh itu, manfaatkanlah waktu bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah. Poin yang terakhir adalah doa orang puasa dimakbulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, 3 doa yang mustajab. Doa orang yang puasa, doa orang yang dizalimi dan orang yang musafir. Jelas di sini kelebihan orang yang berpuasa iaitu doanya dimakbulkan oleh Allah. Oleh itu, pelajar mesti menggunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya berdoa kepada Allah agar ditingkatkan kefahaman dan dipermudahkan urusan, diterangkan hati dan diberikan kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Kesan berpuasa. Berpuasa mempunyai kesan besar dan penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Yang pertama, berpuasa membawa kepada mujahadah dan penyucian jiwa dari sifat tercela dan buruk dalam diri Muslim seperti riak,
bangga diri dan takabur. Ini akan membawa kepada kejayaan dalam kehidupan Muslim seperti mana firman Allah SWT, sesungguhnya berjayalah sesiapa membersihkan jiwanya. Surah Asy-Syams ayat ke-9. Yang kedua ialah berpuasa menunjukkan pengabdian manusia kepada penciptanya, iaitu dengan mengikuti suruhan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Melakukan amal kebaikan sesama umat Islam akan meningkatkan ketakwaan di dalam kehidupan seseorang Muslim itu. Yang ketiga ialah timbul perasaan simpati dan bersyukur dengan nikmat rezeki yang Allah kurniakan dengan cara mengeluarkan solusi daripada harta kepada golongan yang kurang berupaya akan menimbulkan rasa kasih sayang antara umat Islam. Bukan sekadar itu, perasaan kasih sayang sesama Muslim akan menyusuri sehingga ke bumi Islam yang lain. Yang keempat dan yang terakhir ialah berpuasa mengadakan pahala ibadah seseorang Muslim itu terhadap Allah SWT. Majoriti umat Islam mengadakan ibadah pada bulan Ramadan dengan menunaikan solat tarawih di masjid, bertadarus Al-Quran dan berbuka puasa secara berjemaah. Inilah yang dinamakan berkumpul atas dasar takwa. Justru peluang ini diambil untuk berkenalan dan beramah mesra dengan Muslim yang lain. Dengan ta'aruf dan mahabbah di antara Muslim, cara tidak langsung, segala pertuturan dan perbuatan adalah amal berupa dakwah menuju Allah SWT. Untuk kesimpulan hasil daripada kajian ini, kita dapat tahu dengan lebih terperinci dan mendalam tentang ilmu saintifik dalam ibadah puasa. Seperti yang kita tahu, ibadah puasa ini dapat meningkatkan tahap kesabaran dalam diri kita dan melatih diri kita supaya bersabar berhadapan dengan keinginan diri dan hawa nafsu. Selain itu, ibadah puasa bukan sahaja dapat menambah pahala kita, ia juga dapat memberi manfaat kepada tubuh badan kita daripada pelbagai perspektif. Salah satu contohnya ialah peningkatan hormon endorfin dalam diri kita. Natijahnya, banyak kebaikan dan kelebihan yang dapat kita peroleh jika kita mengamalkan ibadah puasa dalam kehidupan. Sebagai seorang umat Islam, kita sewajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, manfaatkanlah bulan yang mulia itu dengan sebaiknya.